Bilakah seseorang itu layak untuk memegang jawatan hakim? Hasan berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada para pemerintah supaya mereka tidak mengikut hawa nafsu dan tidak takutkan manusia, dan mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kemudian beliau membaca, yakni Hasan Basri membaca, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di bumi, fahkum bainan nasi bil haq, oleh itu kamu hendaklah menghukum di antara manusia dengan kebenaran, wala tattabi'il hawa, jangan mengikut hawa nafsu, nanti ia akan memesongkan engkau daripada jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang terpesong dari jalan Allah, mereka akan mendapat azab yang teruk disebabkan mereka telah lupa kepada hari perhitungan ini. Beliau membaca, inna anzalna at-Taurat, kami sesungguhnya telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk, nur. Dengannya lah nabi-nabi menghukum terhadap orang-orang yang telah memeluk agama Islam. An-nabiyyun alladhina aslamu, nabi-nabi yang telah berserah diri ataupun tunduk kepada Allah terhadap orang-orang Yahudi. War-rabbaniyun, wa ta'ataf pada an-nabiyyun, yakni dengannya lah juga ar-rabbaniyun, yakni ulama-ulama dan pendeta-pendeta telah menghukum bimastuhfizu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan supaya menjaga kitab Allah hingga kepada firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah, sesiapa yang tidak menghukum mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Beliau juga membaca, yakni Hasan Basri, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth, ingatlah atau sebutlah kisah Daud dan Sulaiman ketika mereka memutuskan berhubung dengan kes tanaman hasil tani, idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika mana kambing satu kumpulan orang telah merosakkannya, telah memijak-mijak, yakni membinasakannya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan mereka itu. Fa fahamnaha Sulaiman, kami memberi faham yang banyak berhubung dengan kes itu kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan kepada masing-masing daripada dua beranak itu kami telah berikan kebijaksanaan dan ilmu. Allah telah memuji Sulaiman, dia tidak mencela Daud. Kalaulah tidak kerana apa yang disebutkan oleh Allah tentang dua orang ini, nescaya akan dilihat bahawa para hakim itu binasa, yakni semuanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuji yang ini, yakni dengan ilmunya, dan memaafkan yang ini dengan sebab ijtihadnya, yakni memaafkan Daud dengan sebab ijtihadnya. Muzahim bin Zufar berkata, Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada kami, 5 perkara kalau hakim itu terlepas satu saja daripada 5 perkara ini, nescaya akan merupakan keaiban padanya, yaitu hakim itu mestilah seorang yang fahiman, seorang yang bijaksana, yakni sangat faham tentang sesuatu kes itu. Haliman, seorang yang penyantun. Afifan, dan seorang yang memelihara dirinya. Saliban, seorang yang teguh. Aliman, alim. Sa'ulan, suka bertanya tentang ilmu. Bab rizqil alim, ini bab rizqil alim.
habuan hakim, habuan hakim, ini pemerintah, dan pegawai-pegawainya. Shuraih mengambil habuan kerana jawatan hakimnya. Dan Aisyah berkata, seorang pemegang wasiat boleh memakan mengikut kadar usahanya, pekerjaannya. Abu Bakar dan Umar juga telah memakan, yakni mengambil habuannya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'di, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Huwaitib, sesungguhnya beliau telah pergi menemui Umar di zaman pemerintahannya. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, bukankah aku telah diceritakan? Maknanya, adakah benar apa yang diceritakan kepadaku ini, bahawa engkau memegang jawatan ataupun engkau menguruskan urusan orang ramai. Apabila diberikan kepada engkau habuan, engkau tidak mahu menerimanya. Maka saya menjawab, kata Abdullah tu, memang benar. Umar pun berkata, fama turidu ila dhalik, apa maksud engkau berbuat begitu? Saya menjawab, sesungguhnya saya ada banyak kuda dan hamba. Saya tidak jadi masalah, saya tidak ada apa-apa masalah. Wa ana bi khair, saya baik-baik saja. Yani saya tidak ada apa-apa masalah. Saya mahu upah saya ataupun habuan saya atas kerja saya itu menjadi sedekah kepada orang-orang Islam. Umar berkata, jangan engkau lakukan begitu, kerana sesungguhnya aku pernah mahu seperti yang engkau mahu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadaku satu pemberian. Aku berkata kepadanya, berilah kepada orang yang lebih memerlukannya daripada saya. Sehingga pada suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu memberikan harta kepada saya. Saya pun kata, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya daripada saya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu, ambillah, fatamawwalhu, dan jadikan sebagai hartamu, wa tasaddaq bihi, dan engkau bersedekahlah dengannya. Apa-apa harta yang sampai kepada engkau, yang datang kepada engkau dalam keadaan engkau tidak beria-ia, sangat mahukannya, ataupun dalam keadaan engkau, bau ni kita sudah terjemah dah, tidak jela sangat, itu kalau bahasa Kelantan, bau su, tidak jela, ghairu musyrifin wala sa'ilin, dan tidak pula meminta, fakhudhu, maka ambillah. Wa illa, jika tidak, maka jangan engkau biarkan dirimu menurutinya. Jangan engkau biarkan dirimu menurutinya. Dalam riwayat satu lagi daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, saya telah mendengar Umar berkata, Nabi SAW memberi kepada saya pemberian, yakni dia nak bagilah, fa'aqulu, seperti tadi juga saya kata, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya daripada saya. Sehingga pada suatu kali itu baginda mahu memberikan harta kepada saya. Saya pun kata seperti tadi juga, Nabi SAW pun kata, khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bihi. Lebih kurang tadi, bahawa man qadha wa la'ana fil masjid, ini bab orang yang memutuskan kes, yakni dalam perbicaraan, wa la'ana fil masjid, dan melaksanakan hukum li'an di dalam masjid. Umar telah memerintahkan supaya berli'an dekat mimbar Nabi SAW. Marwan memutuskan terhadap Zaid bin Thabit supaya bersumpah dekat mimbar Nabi SAW. Shuraih, Sya'bi dan Yahya bin Ya'mar telah memutuskan kes di dalam masjid. Hasan, yakni Hasan Basri, dan Zurarah bin Awfa selalu memutuskan kes fil rahbah atau fil rahabah,
di halaman, di bahagian depan masjid, iaitu di luar daripada masjid. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, saya telah menyaksikan dua orang yang berli'an ketika saya berumur 15 tahun. Kemudian mereka berdua dipisahkan. Daripada Sahal bin Sa'ad lagi, dia ni adalah salah seorang daripada Bani Sa'idah, bahawa ada seorang lelaki Ansar datang kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, apa katamu tentang seseorang yang mendapati bersama isterinya ada seorang lelaki, yakni sedang melakukan perbuatan yang keji lah. Ayaqtuluhu, adakah boleh dia membunuhnya? Fatala'ana, ringkas ceritanya, akhirnya mereka pun saling berli'an di dalam masjid. Wa ana syahidun, dan aku menyaksikan peristiwa itu. Bau man hakama fil masjid hatta idza ata ala haddin. Ini bab orang yang memutuskan kes dalam masjid sehingga apabila sampai ke peringkat dikenakan had, maka dia memerintahkan supaya orang yang dikenakan had itu dikeluarkan daripada masjid untuk dilaksanakan hukuman had, yakni ke atasnya. Umar berkata, keluarkannya daripada masjid. Begitu juga ada disebutkan daripada Ali. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, ada seorang lelaki pergi kepada Rasulullah SAW ketika baginda berada di masjid. Dia menyeru Nabi SAW dengan katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Nabi SAW berpaling daripadanya, yang tidak menghiraukannya. Apabila dia telah bersaksi atas dirinya 4 kali, Nabi SAW berkata, adakah engkau gila? Engkau gila kah? Qala, orang itu berkata, tidak. Qala, Nabi SAW bersabda, idhabu bihi, bawa dia pergi. Farjumuh, kamu rejamlah dia. Diriwayatkan daripada Jabir, hal ini pun seperti juga berhubung dengan rejam itu. Bab mau'izatil imam lil khusum. Ini bab nasihat imam kepada pihak-pihak yang bertelagah ataupun yang berkelahi lah. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, saya hanya manusia dan kamu membawa kes kamu kepadaku. Boleh jadi sebahagian daripada kamu lebih pandai berhujah daripada sebahagian yang lain. Kerana itu saya memutuskan mengikut apa yang saya dengar. Sesiapa yang telah saya putuskan untuknya sesuatu hak saudaranya apa-apa, sesiapa yang telah saya putuskan apa-apa daripada hak saudaranya untuknya, maka janganlah diambilnya. Fa innama aqta'u lahu, kerana itu berarti saya memotong sepotong neraka untuknya. Itu berarti saya memberikan neraka kepadanya, yani sebahagian daripada neraka kepadanya. Gitulah. Ini bilakah seseorang itu layak menjadi hakim, untuk jawatan hakim. Sebelum pada ni duk cerita pasal pemerintahan. Ni pun masih lagi bab pemerintahan dan kehakiman ini masih lagi bercampur bau lagi. Tetapi di sini cerita tentang hakim. Bila di sini disebutkan qada, padahal secara umumnya disebutkan di dalam bab ini ialah berkenaan dengan pemerintah. Sebab disebut hukam di situ, khalifah. Contoh-contoh hak mari itu khalifah, itu bukan hakim. Tetapi oleh kerana ada kaitan rapat lah, kedua-dua tu berkait dengan orang. Apalagi hakim ni dia memutuskan kes-kes yang menyebabkan orang ni dihukumlah, dikenakan hukum had ke, bunuh ke sebagainya. Kalau pemerintah tu tak mesti lagu tu, tidak secara langsung.
Kalau pemerintah. Adapun kalau hakim ni dia memang ketara benar, nampak benar kesan dia tu. Nampak benar kesan dia. Dengan sebab itu disebutkan jawatan hakim ni lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Dan disebutkan secara khusus jawatan hakim. Kerana kalau pemerintah tu, hak pemerintah biasa ni, hak tu dia tidak secara langsung lah, tidak nampak zalim sangat. Tidak nampak zalim sangat. Ada pun hak ni, kalau tersilap pun teruk boleh jadi sampai mati. Sebab itulah disebutkan begini. Satu. Yang keduanya, di zaman awal dulu, jawatan hakim dan pemerintah ni dia sekali, tidak ada pembahagian. Kalau kata Nabi Daud, dia tu sebagai khalifah, dia juga sebagai pemutus kes perbicaraan, yang ini sebagai hakim. Begitu juga Nabi SAW, dia sebagai pemerintah agung, dia juga sebagai pemutus kes, mana sebagai hakim. Maknanya dalam Islam boleh, tidak salah. Maknanya kalau seorang pemerintah tu, dia tu juga sebagai hakim, tidak salah. Tetapi kalau kita perhati di zaman Khulafaur Rasyidin, termasuk zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, apa semua, mereka buat suku. Hakim tu suku. Kehakiman, bahagian kehakiman orang panggil suku. Bahagian eksekutif ni suku. Pula bahagian pemerintah, pentadbiran, bahagian pentadbiran suku. Bahagian kehakiman suku. Dia buat suku. Dan bahagian pembuat, penggubal undang-undang ni suku. Begitulah. Dalam sistem pemerintahan hotline ni, dalam sistem pemerintahan hotline ni, suku. Kalau nak buat suku pun tak apa, tidak jadi masalah, bahkan lagi molek. Supaya tidak seseorang itu bertindak semena-mena. Kalau Nabi SAW ataupun nabi-nabi yang lain, mereka maksum, dia terpelihara daripada tersalah dan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tapi kalau orang lain boleh jadilah, kalau dia memerintah, dia juga yang menyelesaikan kes, boleh jadi tak molek lah perjalanan dia. Dengan sebab itu kita tengok di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, hakim tu orang lain, pemerintah, pentadbir orang lain. Bilakah layak? Yastawjib maknanya yastahiqu, layak. Hasan berkata, Allah telah berjanji dengan pemerintah, termasuklah pemerintah di sini hakim-hakim, supaya tidak mengikut hawa nafsu. Ini menunjukkan bahawa tidak khusus dengan jawatan kehakiman saja, jawatan pemerintahan apa-apalah, semua supaya tak boleh mengikut hawa nafsu. Dan tidak boleh takut kepada orang, tidak boleh jual ataupun tukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Manakala harga mahal, boleh ke? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Harga yang murah tu thamanan qalila, tu maksudnya dunia ni semua sekali, itu murah di sisi Allah jika dibandingkan dengan syurga, dia tak ada nilai. Dunia ni kalau nak tukar, nak ubah hukum, tidak melaksanakan hukum dengan baik, itu tak boleh. Itu makna menukar agama dengan dunia. Dunia ni thamanan qalilah, tak boleh berlaku. Bila dia kata tak boleh ikut hawa nafsu, hak kena ikutnya ke dia? Itulah hak kena ikutnya, iaitu hak kena ikutnya ayat-ayat Allah, hak kena ikutnya hukum Allah, hukum yang benar. Itu makna tidak mengikut hawa nafsu. Tidak takut kepada manusia, artinya sebaliknya, suruh takut kepada Allah. Tidak boleh jual ataupun tukar dengan mata benda yang sedikit dengan dunia, artinya kerana kebenaran lah. Tak boleh mana kerana dunia, tak boleh. Ini yang Allah SWT berjanji dengan pemerintah. Kalau kita tengok dalam Hasyiah nombor 5, an-nahyu 'anil syai' amrun bi dhiddihi, larangan daripada melakukan sesuatu berarti juga
menyuruh kita melakukan lawan dia, iaitu yang sebalik daripadanya. Apa dia? Fa fin nahyi 'anil hawa. Larangan daripada mengikut hawa nafsu berarti suruh al-hukmi bil haq, yakni memutuskan kes dengan kebenaran. Larangan takut kepada manusia berarti takut kepada Allah. Dan apabila takut kepada Allah berarti dia tidak akan menjual ayat-ayat Allah. Bahkan dia akan mengikut ayat-ayat Allah, yakni hukum Allah. Begitulah. Ni Allah SWT berjanji, dia tak boleh ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu maknanya kena ikut Allah lah. Kena ikut Allah. Hawa nafsu ni orang buat lah. Orang buat tu ikut tu. Tak boleh. Kalau sekiranya bercanggah lah dengan hak Allah. Kalau hak manusia buat tu tidak bercanggah dengan hak Allah SWT, tak apa kita tu. Dia buat peraturan jalan raya misalnya, tak ada bercanggah tu. Tak bercanggah tak apa, kita kena turut tu. Itu orang panggil hukum wad'i. Hukum wad'i kena turut juga. Untuk kebaikan kita. Tidak orang panggil hawa nafsu tu lagu tu. Hak ni yang bercanggah dengan Quran. Quran kata tak boleh, kita kata boleh. Kalau gini-gini, misalnya kita bagi syarat kalau gini boleh. Pelacuran tak boleh, perzinaan tak boleh. Tapi kalau ada lesen boleh. Misalnya kita buat peraturan lagu. Tak boleh ikut hawa nafsu tu, orang panggil lagu tu. Ada lesen ke tak ada lesen, tak boleh berlaku pelacuran. Gitu. Mengikut hak kebenarannya. Tak boleh ikut hawa nafsu tu, seperti ni lah. Jangan takut kepada manusia. Ini penting berlaku ni. Penting berlaku. Mana kalau orang dapat jaga ketiga-tiga perkara ni, mana dia selamat lah. Dalam tugas dia tu sebagai seorang hakim ke ataupun sebagai seorang pemerintah, dia selamat. Kemudian Hasan Basri baca. Ni Imam Bukhari, ini semua ni tajuk lagi ni, tajuk lagi. Tarjamatul bab. Hasan Basri kata Allah SWT. Hasan Basri pun baca ayat. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq. Kamu hukumlah di antara manusia tu dengan kebenaran. Ni hak sebalik dia, hak tadi. Tak boleh ikut hawa nafsu. Lagu mana? Itu mengikut hak betul. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikut hawa nafsu. Kedua-dua sekali sebut. Kalau kita ikut hawa nafsu, akan memesongkan kita daripada jalan Allah. Dan orang yang terpesong daripada jalan Allah, mereka akan mendapat azab yang teruk. Sebab mereka lupa kepada akhirat, hari perhitungan. Maknanya orang yang nak melaksanakan hukum ni, dia kena orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut hari akhirat, mikir akhirat. Barulah tidak terpesong. Dan dia baca, Hasan Basri baca lagi. Mana cerita ni cerita sampai dulu lagi, bukan sampai kita saja. Semuanya suruh ikut kitab suci Taurat. Jadi kalau kita ikut Quran lah. Nabi-nabi Rabbaniyun dan Ahbar itu dipesan supaya menjaga dengan baik kitab Taurat. Jaga lagu mana? Dengan melaksanakannya, dengan pakailah hukum mengikut Taurat tu kepada orang amal. Kalau kita Quran, gitu. Diperintahkan begitu. Dan sesiapa yang tidak menghukum mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Ini kalau sekiranya mana seseorang itu atau pemerintah tu dia tolak hukum tu, dia kata hukum tu tak molek, hukum Islam, tak molek, baik hukum orang putih misalnya, kita kata kalau lagu tu memang jadi kafir. Tapi kalau dia tidak kata lagu tu, cuma sebab-sebab lain lah, alasan lain, itu tidak jadi kafir lagu tu. Tetapi perbuatan tu serupa dengan perbuatan kafir. Orang kafir tu tidak sesuai dengan orang Islam gitu. Sebab orang Islam, kalau orang sampai dulu ikut kitab Nabi dia, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dia, Taurat. Kalau kepada kita, hak kemudian ikut Quran. Yang ni kalau tidak ikut Quran, mengenepikan Quran, pakai hak lain, boleh.
sampai jadi kafir seseorang itu. Boleh sampai jadi kafir. Kalau tidak pun ulama-ulama takwil dia kata serupa dengan perbuatan orang kafir. Serupa dengan perbuatan orang kafir, cara orang kafir lah gitu. Kalau orang Islam tidak, dia tidak akan berasa lebih orang kafir. Orang kafir mana sabarlah kalau dia tak pakai Quran, tak pakai ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Hasan Basri baca lagi. Ini dalilnya. Yang ni nabi-nabi dulu mengamalkan apa yang Allah SWT turunkan. Lepas tu dia baca lagi. Daud dan Sulaiman ketika mereka memutuskan berhubung dengan kes hasil pertanian yang dirosakkan oleh kambing satu golongan orang. Wa kunna li hukmihim syahidin. Jadi ceritanya Sulaiman dengan Daud. Sulaiman yang anak, Daud tu ayah. Kedua-duanya nabi. Allah SWT bagi faham yang lebih kepada Sulaiman, anak, daripada ayah. Allah SWT memuji Sulaiman kata dia adalah ayat ni, tetapi dia tidak mencela Daud. Dia tidak mencela Daud. Ini tujuannya apa? Tujuan apa? Kalau seseorang hakim pemerintah tu dia tersalah kerana setelah dia berijtihad, dengan berijtihad, maka kesalahan itu tidak dikira salah, dimaafkan. Kalau salah pun dimaafkan. Kalau dia betul, maka dia mendapat ganjaran yang banyak. Jadi di sini dia sebutkan, kalaulah Allah SWT tidak sebut kisah dua orang ni, dua beranak ni, hak ni betul, hak ni salah, hak salah pun Allah SWT tak jela, Allah SWT maafkan. Sebab itu hasil ijtihad, hasil ijtihad dia. Nescaya akan dilihat hakim-hakim ni semua tersalah belaka lah. Tetapi supaya ringan sikit, tu dia tunjukkan dua contoh ni. Kerana Allah SWT memuji yang ini dengan sebab pengetahuannya, dan memaafkan yang ini, yakni Daud ini, dengan sebab ijtihad dia. Tu cerita tu samar itu dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, macam dalam tafsir Ibnu Katsir, begitu juga di sini. Dalam hasyiah ni pun dia ada juga sebut ni. Dalam hasyiah nombor 9, idh yahkumani fil harth. Ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi tengah malam tu kambing ni pergi rosakkan, jirik habis tanaman-tanaman. Sebahagiannya makan, sebahagiannya jirik lah kambing. Daud memutuskan lagu mana? Faqadha Daud bil ghanam lahum. Daud pun memutuskan bahawa tuan punya tanah tu, hasil tani tu, dia berhak mendapat kambing orang tu, sebanyak mana kambing. Sebab mengikut penilaian dia, harga hasil tani tadi dengan harga kambing ni, hak pergi merosakkannya lebih kurang. Dia pun memutuskan lagu mana. Dia kata kambing ni hak ni, hak apa ni, kepunyaan orang-orang, kepunyaan ni yang didakwa lah, yang didakwa jirik apa ni, hasil tani. Dia bagi kepada siapa? Kepada pendakwa. Yang ni tuan punya hasil tanaman, dia bagi kepada, dia putuskan begitu. Mereka pun lalu dekat Sulaiman, mereka cerita kepada Sulaiman cerita tu. Sulaiman kata tidak lagu tu. Tetapi saya akan putuskan, di antara mereka gini, iaitu mereka ambil kambing tu, yang ni tuan tanah tu, tuan apa ni, pertanian itulah, tuan hasil tani tu, mereka ambil kambing itu. Lepas tu mereka boleh dapat susu dia dan suf dia, yang di bulu dia dalam masa tu, ambil. Wa manfa'atuha wa yaqumu haula ala harthihim. Dan ni tuan punya kambing ni, tuan punya kambing ni diminta supaya mengusahakan tanah, tanah semula lah, supaya hak kawat. Jadi sehingga nak boleh jadi molek sepatu tu selama mana? Selama tu. Dalam selama tu kena usaha, kena jaga demo ni tanah, jaga tanah ni. Buat kerja lah. Tanah supaya dia tanah tu. Lepas pada tu dalam masa tu, susu kambing tu
bulu kambing, beri ke apa tu boleh diambil oleh tuan punya tanah. Gitu. Sulaiman putuskan begitu. Apabila sudah balik semula, dapat semula sumpah asal dah, tuan punya tanah tu kembalikan semula kambing-kambing tu kepada tuan dia. Dia tidak jadi milik. Tidak jadi milik dia, hanya dia ambil manfaat saja. Tidak jadi milik. Balik kepada mereka, kepada tuan asal tu lah. Gitulah ceritanya. Jadi dia sebut di sini, kalau mengikut hak dalan ni, seseolahnya dalam Bukhari ini dia sebut Allah SWT memuji yang ini dengan sebab ilmunya, yang ini memuji Nabi Sulaiman, dan memaafkan yang ini. Memaafkan yang ini seseolahnya hak Daud ini salah. Allah SWT memaafkan, mana salah. Sedangkan sebenarnya tidak salah. Hak Nabi Daud tu pun tidak salah. Hak ni hak Imam Bukhari nukil daripada Hasan Basri. Hasan Basri kata, daripada hak dia sebut ni, Nabi Daud tu kira-kira tersalah. Tapi tersalah pun tidak dikira salah, dimaafkan. Allah SWT maaf sebab dia ijtihad. Tapi kalau kita tengok mengikut pendapat-pendapat orang lain, mereka kata Nabi Daud tu pun tidak salah. Misalnya sini, dia dalam Fathul Bari dia sebut, qala wa kullan ataina hukman wa ilma, kepada masing-masing daripadanya kami telah berikan kebijaksanaan dan ilmu. Kalau salah, apa makna Allah SWT bagi kebijaksanaan dan ilmu? Tidak berapa bijak lah tu kalau lagu tu. Ni Allah SWT dah menunjukkan dia lebih dah. Macam mana kita nak kata dia salah? Allah SWT menghimpunkan mereka berdua fil hukm wal ilm, mana sama-sama ada kebijaksanaan dan ilmu. Cuma dia khususkan Sulaiman dengan kefahaman yang lebih. Fafahamnaha Sulaiman. Dia sebut begitu. Tu lebih. Tapi wa kullan ataina hukman wa ilma, tu kedua-dua tu ada. Cuma tafhim tu, tafhim itu tak ada kepada Nabi Daud. Kepada Sulaiman ada. Qala, dia kata wal asah fil waqi'ah, yang betulnya, yang paling sahih dalam kes ini, iaitu Daud asabal hukmah, betul keputusan dia tu. Wa Sulaiman arsyad ila sulh, dan Sulaiman lebih tepat. Hak tu pun kena dah, tetapi hak Sulaiman ini lebih tepat lagi, lebih baik untuk mengambil jalan perdamaian. Setengah ulama mengatakan khilaf di antara dua orang ni ialah dari segi aulawiyah. Dari segi hak ni lebih aula, hak ni lebih molek, hak ni kurang molek sikit, molek juga. Tidak kata hudah dah, molek juga ni. Cuma nak banding dengan hak lagi tu lebih molek. Aulawiyah. La fil amdi wal khata', bukan dengan sengaja dan salah ke apa, tidak ada mana tu. Dan makna kata Hasan ini, fahamida Sulaiman, Allah SWT memuji Sulaiman kerana dia menepati yang arjah, yang lebih baik itu. Walam yadhummahu, dan Allah SWT tidak mencela Nabi Daud liqtisarihi ala rajih, kerana dia hanya mengambil yang rajih, yang betul juga, molek juga, itu rajih. Hak tu arjah, hak Sulaiman itu arjah. Gitu. Bukan makna hak Nabi Daud tu salah, dah. Tapi kalau andaikan untuk orang lain lah, seorang hakim tu kalau dia tersalah setelah dia kaji selidik molek dah, tidak gopoh dalam membuat keputusan itu, adakah dia berdosa? Jawapannya tidak berdosa. Orang yang melakukan keputusan dengan ijtihad ini ma'zur, dimaafkan. Kalau kita andaikan Nabi Daud ini salah pun tak apa, dia dimaafkan. Apatah lagi kalau mengikut kebanyakan ulamanya, mereka tidak mengatakan Nabi Daud tersalah di sini. Cuma Nabi Daud kurang pun molek juga. Jadi kurang itu disebut kepada keputusan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman itu. Supaya apa? Supaya tidaklah takut sangat orang kemudian ni nak memegang jawatan itu. Kalau tidak, orang akan berasa binasalah berlaku, tak selamat berlaku. Ni dak. Kalaulah sudah ada ijtihad,
Kalau tersalah tak apa, dimaafkan. Gitu. Muzahim bin Zufar berkata, Umar bin Abdul Aziz kata kepada kami 5 perkara. Kalau seseorang hakim tu tak ada salah satu, jadi kuranglah dia. Kalau tak ada banyak, kau kurang. Alah, kau tidak layak lah tu pula. Ni muka duduk cerita sekarang ni, Imam Bukhari duduk tajuk dia tadi tu, bila ke seseorang tu layak? Bila dia ada cukup sifat-sifat ni lah, layak lah. Kalau tak ada, tak layak. Kalau lantik juga, itu zalim, tak kena lah. Kalau lantik juga, apa dia? Jadi keaiban kalau tak ada ni, hak kena adanya ke dia, iaitu fahim, ataupun fahman, fahiman. Kedua-duanya boleh berlaku. Yang ni sifat musyabbah. Sifat musyabbah ni mana sifat yang tetap ada pada seseorang. Kalau fahim, itu isim fa'il, orang panggil isim fa'il, fahim. Mana boleh jadi dia faham satu perkara atau satu ketika dia faham, itu orang panggil fahim. Tapi kalau fahim pendek, bukan fahim tak, fahim atau faham, sifat faham tu semua ada dengan dia. Tu. Sebab kita kata Hasan, mana sifat comel tu ada semua dengan dia, tetap. Gitu. Sifat comel tu ada semua dengan dia. Itu orang panggil sifat musyabbah. Kalau makan kita kata akil, syarib, orang yang minum, syarib isim fa'il. Dia tidak duk minum semua orang ni. Minum lagu mana nya puas minum. Makan lagu mana, makan semua. Apa ni kenyang, mutah kalau makan semacam. Sebab itu dia guna isim fa'il. Akil, itu wazannya. Syarib. Tapi hak ni tak ni. Wazan sifat musyabbah ni maknanya sifat yang tetap ada, mana mantap, kukuh, kemah, kejak dah ada dengan dia. Sifat faham ni, bukan faham jajaran, semua faham benar, gitu. Yakni dia mempunyai faham yang mendalam, dan kebijaksanaan dia tu memaham itu sudah menjadi daging darah dia. Itu makna tetap, sifat yang tetap dalam diri dia. Mana orang yang bijak lah, bijak. Haliman, penyantun. Itu dia sebut. Haliman, maknanya penyantun. Penyantun lagu mana? Seorang yang sabar, tenang, tidak mudah naik angin. Tidak mudah naik angin. Nak marah ke, pongah ke? Tidak. Kalau pongah, bukan halim. Halim ni tidak pongah, tidak mudah marah, tidak mudah naik angin. Tidak. Bahkan dia seorang yang sabar. Lama masa pun dia boleh terima, tenang, biasa je. Dengar kedua-dua pihak terdengar molek. Tidak terpengaruh dengan keadaan lah, tidak. Dia tenang molek, dengar kedua-dua pihak tu molek. Itu maknanya sifat halim. Tidak mudah jemu. Tidak mudah jemu. Tidak marah. Gitu. Afifan maknanya bersih dirinya. Dia menjaga kesucian diri dia. Mana tidak buat benda-benda yang tidak molek. Itu sifat dia. Tidak buat benda-benda yang tidak molek. Pergi berjudi kau misalnya kita kata, benda-benda yang tidak molek lah, apa-apalah. Terutamanya dia sebut afif ni, makna seorang yang menjaga diri dia supaya bersih dari segi seks. Itu iffah. Iffah tu mana kesucian diri, maknanya tidak kotor lah dari segi seks dia tu. Ataupun tidak ambil rasuah walaupun dalam bentuk hadiah kau dia faham benda-benda tu. Dan tidak cenderung kepada orang yang mempunyai kedudukan, orang besar kau dia jadi memihak pada tu, tidak. Itu maknanya afif. Saliban, teguh, kemah, kukuh. Saliban tu makna kerah. Mana tempat kerah tu kuatlah dia. Mana kalau nak memutuskan orang ni kena bunuh, tak boleh getah dia. Dia tak boleh getah. Maknanya kalau memang kena bunuh, kena dengan tegas lah. Salib, maknanya tegah, kerah.
Gitu, dia kena ada sifat tu. Kalau orang tu jenis lemah nak sembelih ayam pun tak boleh, dah lagu mana? Begitulah juga di sini. Kalau lah dia tu jenis lemah, mudah jeri, tak boleh. Nak jadi hakim ni tak boleh lagu tu. Dia kena hak tempat kerah tu kerah. Sebab apa? Hak dia nak putuskan ni, ada hak kena potong tangan, ada hak kena potong kaki, macam-macam. Ada hak kena sebab. Kadang-kadang nak kena dia kena kita tengok. Dia kena kita tengok. Tengok depan mata orang duduk pukul tu. Boleh tengok lah. Gitu. Dia kena kerah. Mana jiwa dia tu kena kuat. Aliman, dan kena alim. Kena alim. Kalau tidak tak boleh. Sa'ulan anil ilm. Itu hak limanya. Nak bolehkan alim tu dia rajin bertanya lah. Rajin tanya, rajin ngaji. Bukan jadi nai dengan sa'ulan anil ilm itu. Itu mana salah satu sifat alim tu juga. Maknanya berkait dengan alim tu juga. Dia nak boleh jadi alim tu dia suka bertanya tentang ilmu. Itu asal dia. Bertanya tentang ilmu, tanya orang, tanya kitab, baca lah. Kita kata ngaji, kalau kita kata dia ada sifat-sifat ni, barulah boleh. Kalau tak ada sah pun jadi aib dah seseorang hakim itu. Apatah lagi kalau banyak. Imam Bukhari buat mari semua ni dalam tajuk dia. Maknanya tajuk ni tak ada hadis. Semuanya ada ni dia daripada Quran, daripada kata-kata tabi'i yang besar, pendapat orang ni, gitu ya. Tetapi cukup untuk panduan. Untuk panduan cukup. Tidak ada hadis kerana tidak ada hadis yang menepati syaratnya untuk maksud ni. Tetapi Quran sudah ada, sudah cukup dah tu. Sebab tu Imam Bukhari ni dia kitab dia tidak seperti kitab-kitab lain. Bab mesti ada hadis dia. Ada. Kadang-kadang kalau tak menepati syarat dia tak boleh buat mari. Tak ada. Dia pada ayat Quran, tapi benda tu dia nak ayat juga, penting. Ada Quran cukup. Dan amalan salah sudah cukup. Itu menjadi panduan kita, pedoman kita. Bab rizqil hakim wal amilin 'alaiha. Ini bab habuan pemerintah dan pegawai-pegawainya, orang-orang yang bekerja dengan dia. Tak kira lah sebagai hakim ke sebagai gapo ke, boleh ke tidak pemerintah ni ambil gaji? Boleh ke tidak? Itu Imam Bukhari nak cerita sini. Boleh ke tidak? Salah ke? Kau tak boleh. Kau boleh. Jadi wal amilin 'alaiha ni tidak masalah. Amil hak pungut zakat tu saja. Hak lain-lain pun. Yang ni pegawai kerajaan lah. Itu Imam Bukhari nak cerita. Lepas tu dia marilah Qadi Shuraih. Shuraih ni seorang qadi yang dilantik oleh Sayyidina Umar zaman dia lagi. Lepas pada tu zaman Sayyidina Uthman lagi, zaman Sayyidina Ali pun masih lagi jadi hakim. Hakim besar ni dia ni. Dia ambil habuan dia, ambil upah, ambil bayaran lah, gaji lah. Kalau kita kata learn ni gaji, dia ambil. Tidak salah. Aisyah kata wasi, orang yang menerima wasiat, pemegang wasiat, dia boleh makan daripada harta yang diwasiatkan itu. Untuk sesiapa lah, untuk budak kecil ke, kita kata apa ni kadar yang berpatutan lah dengan upah, dia menjaga, boleh. Pasal dia ada kerja, dia buat kerja. Jadi hak ni nak, dia ni nak jadi sebagai wasi, pemegang wasiat ni. Kalau berkait dengan pemerintah, dengan hakim yang memutuskan, dia lah, kita terima dia sebagai pemegang wasiat budak ni. Sementara budak ni besar, hakim tu kata. Jadi boleh ke dia makan? Boleh. Tidak salah. Kalau perlu ambil daripada harta tu, ambil lah daripada situ. Abu Bakar dan Umar pun ambil makan. Kalau ambil saja ni, takut-takut kita kata dia ambil saja abu, dia tak makan, dia sedekah pula ke orang lain. Tak. Sebab tu Imam Bukhari pilih akala. Dia ambil ni, Aisyah ni ambil. Aisyah kata makan. Abu Bakar dan Umar makan. Tentu dia makan, jadi daging darah dia. Maknanya halal, tayyib. Halalan tayyibah. Maknanya hal tu. Jadi gaji ataupun upah ataupun habuan pekerjaan seseorang tu, dia sebagai pegawai, kau sebagai khani, kau sebagai pemerintah, menteri, kau sebagai apa kau,
boleh. Itu ada dalam Islam daripada awal lagi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun ambil, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua ambil berlaku. Imam Bukhari nak cerita sini tidak salah. Tidak salah ambil. Bahkan ada kalanya wajib mengikut setengah-setengah ulama. Kalau sekiranya jadi fitnah, kalau dia tidak ambil, jadi fitnah, dia tidak boleh melaksanakan tugas dia dengan baik, terpaksa kena kerja suku pula, mikir nak cari pitih ni, tak boleh. Kalau siapa gitu, wajib. Tapi kalau dia tu orang senadah, memang kaya lah, dan dia tak siap ambil, tak apa juga. Tidak kata mesti. Dan dia selamatlah, tak ada jadi apa masalah kepada dia. Kalau dalam keadaan itu tak apalah kalau dia tak ambil. Tapi kalau dalam keadaan dia memerlukan sehingga dia terpaksa kena buat kerja lain, bila dia buat kerja lain jadi tak ada nak tumpu pada ni, tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh, kena ambil. Cuba kita tengok Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni tak ada lah, kita kata orang yang paling zahid lah, kita kata dia pun ambil. Maknanya tidak salah untuk keperluan, boleh ambil. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesiapa yang memegang jawatan kita, dia tak ada bini, falyattakhidh zaujatan, dia boleh ambil, dia boleh bini. Dia tak ada khadim, falyattakhidh khadiman. Dia tak ada kenderaan, falyattakhidh dabbatan. Maknanya ada tu. Nabi SAW sudah bagi dah petunjuk tu. Dia tak ada rumah, falyattakhidh baitan, boleh ambil rumah. Jadi dengan sebab itu, kalau kerajaan dia buat rumah Perdana Menteri, rumah menteri besar, tak salah. Memang dalam hadis ada dia riwayat benda tu. Itu di antara keperluan dia. Keperluan dia boleh, tak apa. Tapi mengikut uruf lah, mengikut keadaan semasa, setara mana keperluan tu. Janganlah sampai jadi teranyaya pula rakyat ni, hak lain-lain ni. Janganlah sampai gitu. Hak ni diketahui dan dapat dipastikan oleh orang-orang semasa lah, oleh orang-orang semasa. Jadi kalau zaman dulu kenderaan itu kuda, kita kata. Zaman sekarang ni tak ada makna ada kuda, kereta, kita kata. Maknanya sudah Nabi SAW sebut dah berlaku. Lepas tu dia amari hadis ni, Abdullah bin As-Sa'di ni, dia ni pegang jawatan lah, ada jawatan dia zaman pemerintah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun panggil dia, sebab dia dapat tahu dia ni orang bui, dia tak ambil. Habuan dia tak ambil. Sayyidina Umar panggil dia. Yalah kah, kata dia, orang duduk royak sapa kepada saya ni, kamu ni gini-gini. Dia kata betul lah, kata dia. Bapa yang buat lagu tu, kata dia. Apa maksud buat lagu tu? Dia kata gini, sebab saya ni kuda banyak, hamba ramai dah, maknanya kaya lah dia tu. Dan tidak jadi masalah lah kepada dia. Saya baik-baik saja, tidak kata jadi masalah. Saya nak jadi upah saya tu ataupun habuan saya tu jadi sedekah kepada orang Islam. Dengan niat lagu tu lah saya buat lagu tu. Saya nak kata jangan, tak sah buat lagu tu. Bukan cara lagu tu. Saya nak juga dulu buat lagu tu, kata dia. Sebelum kamu, saya nak buat lagu. Dia pun cerita lah ni. Nabi SAW panggil, dia pun kata berilah kepada orang lain yang lebih memerlukannya. Lepas tu kali yang kedua panggil pula, saya kata lagu tu lagi. Nabi SAW kata, Nabi SAW kata, ambil. Kalau orang beri, ambil. Fatamawwalhu, jadikan sebagai hartamu, buat harta lah dengannya. Mana kalau kita kumpul-kumpul hak ni tu, kita belanja makan, tak ada banyak mana kumpul-kumpul jadi harta banyak, tak apa, tidak salah. Itu makna tamawwal. Tamawul itu makna kalau kita kumpulkan dengan usaha kita, kumpulkan jadi mal kita pun boleh, tidak salah. Jadi kita boleh beli tanah, kita boleh beli gitu ni, tidak salah. Bahkan dia suruh ambil, wa tasaddaq bihi, ambil dulu. Lepas tu kalau kata nak wis sedekah pun, wis sedekah, sebab boleh pahala sedekah tu. Mari tangan kita dah. Mari tangan kita jadi milik kita dulu. Biar jadi milik kita dulu. Itu cara Nabi SAW ajar. Jangan kita gaduh nak itu, biar mari kita dulu. Biar mari kita tu. Sebab gini, kadang-kadang bila tak mari tu kita tak puasa sayang. Tapi kalau mari tu adalah nak goni. Kita boleh beri juga, mana kuat. Kita kuat, bagus jiwa kita tu. Kamu bagi sedekah lah.
Bukan makna tak sibuk sedekah, tapi ambil dulu. Ambil dulu. Lepas tu kalau tak sibuk sedekah pun nak milik pun tak apa juga. Nak buat sebagai harta pun tak apa juga. Tapi kalau nak sedekah pun boleh juga. Sebab kadang-kadang kita kalau tak ambil dululah kita ambil, mungkin ada ketikanya kita perlu, kita jadi malu ke, kita orang pun tak buih lah kita, padahal pada ketika tu kita perlu, kita nak ayak segan. Jadi masalah. Baik kita ambil. Keperluan kita lebih tahu. Kalau kita perlu kita boleh guna. Kalau kita rasa cukup dah, kita nak istirahat, buih, ambil dulu. Tu cara yang dia ajarnya. Lepas tu dia kata, apa-apa daripada harta ini yang datang kepadamu dengan engkau tidak beria-ia sangat, mahukannya. Mana musyrik itu mana? Terjenguk-jenguk, tita-ita. Kita tengok macam orang duk tunggu apa-apa kan. Lagu tu jangan lagu tu. Jangan minta. Jadi kira hak bui tu ya leda kan, ambil. Lepas tu jangan terjenguk-jenguk, tita-ita gitu. Yang ni kalau bahasa Kelantan, jangan jelah. Orang kata jangan jelah sangat nak harta dunia. Tapi kalau harta tu mari dah kita ambil. Wa illa kalau tak mari lagu tu, siapa kita kena tunggu-tunggu duk ita-ita lagu tu, jelah jadi boleh jadi jatuh baruah kita. Itulah dia kata, fala tutbi'hu nafsak. Jangan engkau biarkan dirimu menurutinya. Jangan jiwa kita duk terfikir hak tu. Jangan. Sehingga macam-macam timbul dalam jiwa kita. Jangan dituruti. Jangan dibiarkan jiwa kita tu menurutinya. Turut ni macam-macam lah kita fikir, bukan-bukan lah. Janganlah begitu. Tapi kalau sudah mari tak apa, terima. Yang kedua tu pun lagu tu juga. Artinya kalau hak ni hak bui ni, orang bui. Kalau hak kerajaan bui pun sama juga. Siapa-siapa bui pun sama juga. Kita ambil. Tak usah kata builah kepada orang yang lebih perlu daripada saya. Orang yang bui dia tahu juga. Orang lain lebih perlu, tapi adalah tu yang dia fikir ke mana-mana yang dia nak bui ke orang tu. Kalau dia nak bui, dia bui dah lah. Dia bui, boleh jadi bui juga. Tapi dia tak tahu bui hak tu. Hak ni sebab ada kerja, ada buat sesuatu, kita kata munasabah lah kalau dia bui. Jadi tak perlu kita kata bui kepada orang yang lebih berhajat kepadanya daripada saya, tak perlu. Ini hak Nabi SAW tegur. Dengan sebab teguran Nabi SAW itulah, maka Sayyidina Umar kemudiannya ambil. Dia ambil habuan dia sebagai khalifah. Dia ada habuan sebagai khalifah. Lepas tu setengah-setengah tu tak ada buat apa-apa pun. Hanya dia ni isteri Nabi SAW. Hanya dia ni sahabat-sahabat ni dia pernah ikut serta dalam peperangan Badar, ada juga bagi habuan lagu tu. Habuan kerana jasa dia, sumbangan dia pada masa yang lepas. Setahun sekali diberikan. Banyaklah. Banyak, beratus ribu nak beri. Sahabat-sahabat. Boleh ambil. Sahabat-sahabat ambil. Lepas tu dia nak buat apa-apa ikut dia. Kalau kita tahunya macam-macam lah dia buat. Habis itu. Bab man qada wa la'ana fil masjid. Ini bab orang yang memutuskan kes dan orang yang melaksanakan hukum li'an di dalam masjid. Boleh ke tidak? Itu Imam Bukhari nak cerita. Jadi nak memutuskan kes ni kena dalam mahkamah nak ke? Dalam masjid tak boleh? Boleh. Imam Bukhari nak cerita di sini boleh. Cuma mungkinlah kalau dalam suasana yang dalam suasana yang aman, dalam suasana yang kita maju dah, kemah dah sudah ada bangunan khusus, lebih baik gitu. Apalagi kes-kes tu akan melibatkan orang perempuan, akan melibatkan orang kafir, macam-macam. Setengah-setengah ulama tu kata kalau orang kafir dia tak boleh masuk dalam masjid. Sebab Imam Syafi'i pegang innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Jadi Masjidil Haram tu bukan Masjidil Haram tu saja, masjid lah. Masjidil Haram tu lebih-lebih lagi. Dia faham gitu. Kalau kes orang kafir lah ke mana? Kita nak buat dalam masjid. Dia kata kalau kes orang perempuan tak boleh masuk masjid kan, kalau dia mari kotor lah ke mana? Jadi bahaya. Dengan sebab tu dia buat di lain. Sampai sekarang ni pun memang buat di lain. Itu lebih baik. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Tak apa orang kafir masuk dalam masjid pun. Itu masing-masing pendapat lah.
Masing-masing pendapat. Hak tak boleh masuk dalam masjid tu dengan maksud mana? Hak tak boleh masuk dalam masjid tu, hak boleh masuk ni boleh masuk belakang. Kata dia kalau kes ni. Ada perempuan kalau dia tidak masuk dalam masjid, dia duduk luar apa tak apa. Hakim pergi dekat dia. Macam mananya jalan-jalan pergi. Lagu tu rekas pun boleh. Tidak kata nak menyelesaikan kes ni kena ada satu bangunan khusus dulu barulah boleh melaksanakan hukum tu. Tidak. Ada kalanya boleh dengan cara rekas lagu ni. Sebab kita kata nikah lah juga. Tapi kadang-kadang peraturan yang buat ni menyebabkan jadi payuh lah gini-gini. Padahal asalnya tidak gitu. Asalnya mudah je. Tetapi kerana sebab-sebab tertentu, keadaan semasa, jadi dia ubah cara dia, peraturan dia. Tapi kalau nak kira dari segi hukum hak asal, mudah saja. Mana-mana tidak nanti dalam masjid. Menikah tu di rumah boleh, tengah jalan boleh, kedai boleh, mana-mana pun tak ada masalah. Begitu juga dengan ni menghukum kes orang dalam masjid. Umar telah melaksanakan hukum li'an dekat mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal berli'an tu maknanya bersumpah tu. Mana kalau tak betul, kuat benar tu. Sumpah ni luar masjid pun tak boleh dah kalau tak betul. Apatah lagi dekat masjid. Dekat masjid pula, dekat mimbar Nabi pula. Dia suruh duduk situ. Dia nak suruh apa? Nak suruh orang tu berasa bertanggungjawab benar. Beratlah, berasa berat. Itu tujuannya. Jadi ada kelebihan buat dalam masjid ni. Sebab apa? Orang tu akan berasa aku ni pelawak dalam masjid ni. Jadi boleh jadi ini juga salah satu perkara yang menghalang dia daripada berbohong. Dari segi jiwa, dari segi psikologinya. Apalagi kalau duduk dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia kata Marwan telah memutuskan kepada Zaid bin Thabit supaya bersumpah dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marwan tu dia jadi gubernur pada masa tu, dan dia minta Zaid bin Thabit ni ada kes lah, bersumpah dekat mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid tak sah bersumpah. Dia tak sah bersumpah. Padahal bukan dia salah, tapi dia tak sah bersumpah. Jadi Marwan memutuskan begini sumpah dengan Sayyidina Umar juga. Bahkan Sayyidina Umar tu kes li'an lebih berat lagi. Dia minta suruh bersumpah dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak salah, supaya orang ni berhati-hati, beringat. Qadhi Shuraih, Sya'bi, Yahya bin Ya'mar, mereka ni memutuskan kes dalam masjid. Imam Bukhari apabila dia mari lagu ni kan, dia nak ayatnya boleh lah. Hak ni lebih kuatnya, hak lebih kemah, lebih moleknya. Sebab ada makna, ada maksud dia. Maksud dia iaitu menakutkan orang. Bersumpah dengan nama Allah di luar, di mana-mana pun tak boleh. Berat dah. Kalau dalam masjid lagi berat. Kalau dekat mimbar Nabi lagi berat. Ada makna tu. Dia boleh jadi mengubah sikap orang. Cuma dia mari dia kata Hasan Basri dan Zurarah bin Awfam memutuskan kes fil rahbah di luar daripada masjid. Rahbah ni luar daripada masjid ni. Ni mengikut setengah ulama, dia kata Imam Bukhari buat mari kedua pendapat ni. Ada hak kata molek dalam masjid, ada hak kata luar masjid. Hak luar masjid ni lah. Tetapi hak lebih banyak Imam Bukhari buat mari hak dalam masjid. Berarti dia menterjihkan hak tu. Cuma dia nak cerita ni pun ada hujah dia juga. Ada juga orang yang berpendapat gini, dia mari juga. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan hak kata fir rahbah ni di luar daripada masjid itu bukan makna luar masjid. Luar dari sebab kita kata ni masjid ni pintu. Luar masjid tu luar daripada pintu. Itu masjid lagi. Luar daripada kawasan hak apa ni berpintulah. Hak di luar alik sana tu masjid lagi. Rahbah ni pun lagu tu juga masjid lagi. Artinya kalau lagu tu Imam Bukhari hanya wak mari dalil-dalil bagi orang-orang yang mengatakan dalam masjid tu boleh. Hak tu saja. Hak kata tak boleh dalam masjid, tak molek dalam masjid, dia tak mari langsung. Artinya dia tidak menterjihkan hak tu lah. Gitu cara Imam Bukhari. Bahkan molek dalam masjid, memutuskan kes dalam masjid. Seperti mana menikah dalam masjid, molek. Apa ni kes cara dalam masjid, molek juga. Tapi kalau sudah jadi ketetapan, misalnya kerajaan, sebab ni pun bukan mesti masjid ni pun. Kalau kerajaan itu sudah menetapkan tak boleh, kena dalam mahkamah khusus dengan pakaian dia, masa dia yang tertentu, dalam masa tu baru boleh. Supaya apa?
Sebab ini semua faktor-faktor psikologi berlaku. Semua ni dari segi kejiwaan berlaku. Kalau tempat tu khusus, lebih terasa kehebatan dia tu. Dengan pakaian khusus, lebih terasa bertanggungjawab. Jadi makna dia ni walaupun kata hakim, tidak kata sembarangan mana-mana pun boleh menghukumkan orang, tak boleh. Lagu tu dia kena pakai pakaian khusus dia tu, duduk atas kursi dia tu, duduk gitu dalam mahkamah, barulah jadi. Maka hakim tu pun dia berasalah lebih bertanggungjawab. Kalau lagu tu pun tak apa juga. Lagu tu pun tak apa juga. Maksud tu sama. Lepas tu dia cerita Sahal bin Sa'ad ini, dia menyaksikan dua orang yang berniat ketika dia berumur 15 tahun. Dia menyaksikan di mana? Dalam masjid lah. Dalam riwayat asal lagi. Sini riwayat yang pertama tidak ada. Dalam riwayat asal lagi, iaitu fatala'ana fil masjid. Dalam masjid. Ada sebut dalam masjid. Berli'an dalam masjid. Bab man hakama fil masjid. Ini bab orang yang menghukum dalam masjid. Lepas tu apabila sampai ke peringkat pelaksanaan hukum itu, hukum had misalnya, boleh jadi luka ke apa-apa, kita kata darah, mati, boleh ke dalam masjid tu? Kalau hak sampai ke peringkat pelaksanaan hukum itu tidak dalam masjid. Kalau bayar pun hak moleknya tidak dalam masjid juga. Cuma keputusan saja dalam masjid, perbicaraan itu saja dalam masjid, pelaksanaannya perlu di luar. Sebab apa takut jadi dunia pula dalam masjid ni, duk bagi pitih kau gapo situ, ataupun kalau hukum saat ni macam cerita ni dia mengaku dia berzina. Jadi kalau hukum tu rejam tu mestilah mati. Siapa mati? Lepas tu darah-darah macam mana dalam masjid, tak sesuai. Itulah dia kata, sehingga apabila sampai ke peringkat dilaksanakan hukum had, dia memerintahkan supaya dikeluarkan daripada masjid. Daripada masjid, di luar masjid lah, tempat lain, tidak dalam masjid. Hukum bunuh, hukum gapo tu tidak dalam masjid. Tetapi memutuskan hukum, walaupun hukum bunuh, boleh di dalam masjid. Memutuskan hukum, melaksanakan hukum, itu tidak dalam masjid. Umar kata bawa keluar daripada masjid ini. Dan ada juga disebutkan daripada Ali riwayat seumpama itu juga. Maknanya apabila sampai ke peringkat pelaksanaan hukum itu, dia suruh keluar. Lepas tu cerita ni Abu Hurairah, ada seorang mari dalam masjid, dia faham orang ramai-ramai, derahlah dia kata. Dia kata sesungguhnya saya telah berzina. Nabi SAW tak cara. A'radah tu anak paling tak cara lah. Sehingga dia telah bersaksi atas diri dia 4 kali. Inilah yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah, 4 kali. Sekali tak ada, dia kena 4 kali. 4 kali pula mengikut Abu Hanifahnya pula di masa yang berlainnya, bukan masa sama. Ni mereka pakai hadis ini, hadis rekas banyak ni. Lepas tu selalu kau suruh rejam gitu. Dah, tidak lagu tu. Banyak lagi cerita gimari banyak. Hak ni cerita yang ringkas. Jadi akhir sekali Nabi SAW kata pergi bawa dia rejam. Ni setelah puas hati segala-galanya. Setelah beberapa kali, Imam Abu Hanifah dia takwil hak ni. Dia kata 4 kali ni bukan situ selalu. Pada masa yang berlainan. Esok pula kau tempat lain pula kau. Dia mengaku pula. Lagu tu. Kalau tidak tak boleh. Ini kes kalau orang mengaku berzina lah. Dulu kita sudah bincang dah masalah zina ni, kita sudah bincang dah. Masalah mengaku ke apa. Tidak berdasarkan saksi lah, mengaku. Kalau dia mengaku tu, lepas pada tu dia tarik balik, tak kena hukuman. Begitu juga kalau dia duduk tengah dia hukum kan, duduk tengah pekong dengan batu, nak paisan, dia kata dok, dia mengaku, dia menafikan pula. Kena berhenti. Lepas tu hak berhadah tu, dah sampai dia suruh mengaku, lepas tu tarik balik pula, nak warna hak tu pula. Tapi kalau hak kes mengaku ni, kalau duduk tengah-tengah lagu tu pun, kalau dia tarik balik, kena berhenti lalu. Tak boleh mati, tak boleh sampai mati. Begitu juga sebab kau apa lagu tu lah. Kalau kes mengaku, kalau kes saksi tak kira. Dia menafikan pun tak pakai hak dia. Kalau dengan saksi.
Ada saksi itu pun ada syarat-syarat dia pula, saksi itu. Nabi SAW tak kenal maknanya orang pergi mengaku gitu depan dia melakukan maksiat ni. Mana maksiat ni kalau buat, mana kalau boleh cuba susuk lah. Tak usah duduk dedahkan. Kerana kalau kes tu sampai kepada hakim, dia akan dia wajib atas dia tu kena melaksanakan hukum. Dengan sebab itu kalau kita boleh selesai lah kod luar ni, kita selesai kod luar lah. Tak usahlah naik mahkamah. Kalau naik mahkamah dia ada peraturan dia yang ketat, yang tak boleh dah. Bila dia putuskan gitu kena lagu tu, barulah ada kewibawaan dia tu, kehebatan tu. Mahkamah tu kalau tidak jadi tawar. Nabi SAW kata mu gila kau. Sebelum pada ini waktu tu kata rekah ni cerita ni. Nabi SAW tanya, kamu ramah dia kau, kamu buat gini kau. Macam-macam dia tanya lagi. Itu sebab hadis ini dikatakan hadis yang mukhtasar, ringkas. Jadi Nabi kata suruh pergi rijal, tidak selalu. Kalau tengok zahir sini, mana selalu lepas pada dia mengaku 4 kali tu kat tu selalu. Tidak lagu tu. Ini hadis dia ringkas. Sebab apa? Dalam riwayat lain ada sebut pula, iaitu Nabi SAW kata ke dia, kamu gini-gini, takut mengucup dia saja. Tak, ya tak. Kamu gila. Tak, saya tidak gila. Nafikan semacam. Itulah ceritanya. Hak naknya sini ke mana? Nabi SAW cerita ni, Nabi tidak kata tak boleh kecek benda ni, kita gila ni duduk masjid ni apa kecek lagu ni. Tidak. Bahkan dia biar gitu. Dan keputusan dia kemudian pun begitu juga dalam masjid. Dalam masjid. Artinya peranan masjid ni sangat luas, besar. Di zaman Nabi SAW dulu bukan sekadar untuk sembahyang saja, tidak. Dalam Hasyiah nombor 4 dikeluarkan daripada masjid tu. Waqtalafal ulama fi iqamatil hudud fil masjid. Ulama berselisih pendapat tentang melaksanakan hukum had dalam masjid ini. Ada diriwayatkan daripada Umar dan Ali, mereka melarang, tak boleh melaksanakan, memutuskan tak apa, melaksanakan dalam masjid tak boleh. Itulah pendapat Masruq, Sya'bi, Ikrimah dan ulama-ulama Kufiyin, Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Tapi ada riwayat daripada Sya'bi bahawa dia telah melaksanakan ala rajulin min ahli dhimmah haddan fil masjid. Dia melaksanakan hukum had dalam masjid. Ada. Ini juga pendapat Ibnu Abi Layla. Ada lagu tu. Tapi hukum had itu mana yang tidak beratlah, kata. Diriwayatkan daripada Malik kebenaran, ada boleh kata. Kalau pukul dengan aswab, yang ini beberapa pukulan saja dalam masjid itu. Tapi kalau banyak maka tak boleh. Itu ada khilaf. Begitu juga pendapat Abu Thawr, dia kata gitu juga. Kalau sikit-sikit boleh, kalau banyak tak boleh melaksanakan itu. Lepas tu dia ceritalah, Jabir ni dia kata saya di antara orang yang merejamnya di musalla. Maknanya musalla ni bukan di masjid. Musalla ni padan, kawasan luas untuk semayang raya ke apa, tempat semayang mayak ke apa pun, skalanya di musalla. Musalla ni bukan di masjid. Tempat semayang juga, tapi semayang kusuf ke, gerhana, semayang raya ke, semayang orang mati ke, situ. Di musalla. Di situlah direjam. Di musalla tu tak apa sebab tidak masjid. Bab mau'izatil imam lil khusum. Sekat dulu. Wallahu a'lam.